Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah? Bertemu kembali kita dalam siri Borak-Borak Zakat, dan seperti mana yang telah saya sebut dalam pertemuan sebelum ini, kita mempromosikan program Borak-Borak Zakat ini bersama-sama dengan para influencer, tokoh-tokoh yang mempunyai credibility dan juga orang yang boleh memberikan pencerahan dalam konteks yang sangat jelas tanpa berpihak mengenai apa? Isu-isu zakat. Dan alhamdulillah, bersama dengan kita pada hari ini seorang tokoh muda yang dikenali oleh masyarakat kita, orang yang cilik-cilik ataupun kecil-kecil cili padi. Sekali makan terus berapi, tuan-tuan. Kita perkenalkan bersama dengan kita PU Hafiz Hanifah yang merupakan pengerusi kepada Persatuan Institusi Tahfiz Negeri Selangor ataupun PITAS. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, saya pun sihat Ustaz. Alhamdulillah. Bersyukur pada hari ini dapat temu Ustaz. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Seronok rasanya. Baju pun lawa Ustaz. Itulah dia, melambangkan keceriaan kan. Ya. Alhamdulillah. Anda pun pakai baju rasmi hari ni Ustaz. Ada logo Lam Zaisin. Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah. Baju ni tak ada jual di kedai Ustaz. Itu dia, rasa nak beli juga logo tu special tu. Ya. Okey, alhamdulillah, walaupun Ustaz tidak pakai baju jubah ni Ustaz, tetapi Ustaz dipilih menjadi juru bicara yang akan membicarakan tentang Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah, saya amat berbesar hati Ustaz apabila dapat bersama dengan Lembaga Zakat Selangor, sebab Lembaga Zakat Selangor ni adalah satu entiti yang cukup penting buat masyarakat. Dan bila saya dapat bersama, saya amat bertuahlah bagi saya dapat berkongsi ilmu dan pengalaman, insya-Allah. Baik. Para penonton sekalian, kita pada hari ini akan membicarakan tajuk zakat dan pelajar agama. Tajuknya pun special untuk Ustaz. Zakat dan pelajar agama. Kebetulan dengan title Ustaz ataupun PU Hafiz sebagai orang kuat dalam industri pendidikan tahfiz di negeri Selangor dan Malaysia umumnya, pastilah tajuk ini memberi banyak kesan kepada pengurusan zakat, pandangan-pandangan dan sebagainya. Baik, kita terus kepada soalan yang pertama. Boleh saya? Boleh, insya-Allah kita jawab. Seperti biasa Ustaz, saya ingin bertanya bukan saja kepada Ustaz tapi juga kepada influencer yang lain. Apabila saya menyebutkan kalimah Lam Zaisin ataupun Lembaga Zakat Selangor LZS kepada Ustaz, apakah perkara yang mula-mula terlintas di fikiran Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Hamizul dan seterusnya tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama, bersyukur pada Allah Ta'ala kita dipertemukan pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya di kalangan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar tuan-puan? Kabari waras? Wis mangan? Alhamdulillah, wis katanya. Alhamdulillah. Tapi gaya kita urung meneh. Urung meneh katanya. Baik, Apa tu Ustaz? Urung meneh tu mana belum lagi, belum makan lagi. Oh, kalau lapar Ustaz? Oh, lapar maknanya lupalah Ustaz. Saya ni Ustaz, ayah saya atuk datang daripada Kerala. Kerala campur India. Kahwin dengan nenek saya Banjar. Masya-Allah. Lahirlah ayah saya, ayah saya kahwin dengan mak saya. Jadi Banjar cantik Jawa, saya jadi Banjawa. Tapi dua-dua tak pandai nak menyebutnya. Allah Ustaz. Allahu Akbar. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, bila berbicara tentang LZS, Lembaga Zakat Selangor, sebenarnya nama ni mula saya kenal ketika pada tahun 2000 Ustaz. Maknanya 20 tahun lepas. Saya mula mengenali Lembaga Zakat Selangor secara dekat. Kenapa? Apa taknya Ustaz? Ketika saya sibuk untuk menguruskan perjalanan saya melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar, Mesir waktu tu, maka kita mendapat peluang. Ada yang disebutkan dengan derma siswa, tajaan derma siswa untuk pelajar-pelajar yang ke sana. Jadi kita pun mohon Ustaz. Sebab kita ni lahir Selangor, belajar Selangor, tinggal Selangor, mak ayah orang Selangor. Memang kalau tak lulus tu pelik lah.
Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Lulus, dapat mula-mula pergi tu dengan tiketnya percuma Ustaz. Masya-Allah. Siapa nak bagi? Jadi kat situlah saya mula mengenali lembaga zakat Islam. Masya-Allah. Bila saya berada di sana, bukan saja saya Ustaz. Ya. Bahkan adik-adik saya. Adik-adik. Ya, Adik-adik ipar saya. Isteri saya. Ya. Bahkan anak-anak murid saya. Dah lebih 300 orang yang melanjutkan pelajaran. Ni daripada sekolah saya sendiri ni. Yang ke sana. Kebanyakannya yang dari Selangor. Mereka Alhamdulillah mendapat tajaan belajar di Mesir, di Jordan dan di negara-negara yang lain lah. Yang mana lembaga zakat Selangor menaja pelajar-pelajar. Sebab itu saya cukup teruja dan juga gembira Ustaz nak ucapkan jazakumullah khairal jazak kepada lembaga zakat Selangor yang mana dulu saya menerima bantuan setiap tahun RM5,000 Ustaz dengan besar tiket Ustaz, besar di dulu zaman kami dulu Ustaz. Kalau $1 tu dekat $100 tu kat sana dapat dekat $700. Wow. Maknanya $700 genih ni lah. Mesir lah. Maknanya banyak lah. Kan? Kita cukup teruja dan gembira lah. Dan bila ramai yang dapat ditaja, jadi kita cukup gembira dan seronoknya bila saya balik Ustaz, saya pula menunaikan zakat sekarang. Jadi sekarang kita kona balik. Kita pusing balik seperti roda. Saya pula bantu adik-adik, anak-anak yang sedang melanjutkan pelajaran. Mereka pula akan dibantu untuk melanjutkan pelajaran insya-Allah. Alhamdulillah. Seronok saya, gembira lah saya bila mendengar orang yang dulunya zakat bantu, hari ini bantu zakat balik. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, ada juga orang yang suka bila nak tunai zakat, dia dah faham, dia kata aku ni wajib bayar zakat, aku nak tunaikan zakat. Tetapi dia tidak menunaikan zakat di lembaga zakat Selangor. Tetapi dia pilihlah tempat-tempat yang dia rasakan layak dan dia beri kepada pihak berkenaan. So, pada pandangan Ustaz, bagaimana kita nak menangani isu seperti ini Ustaz? Baik, terima kasih pada Ustaz. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, bismillah, alhamdulillah. Soalan ni memang agak sedikit sensitif lah Ustaz. Sensitifnya sebab ramai di kalangan masyarakat yang kadang-kadang mereka tidak faham bagaimanakah lembaga zakat Selangor melaksanakan tugas. Mereka mungkin tidak tahu secara lanjut dan kita faham persepsi-persepsi negatif. Hari ini untuk membetulkan persepsi lebih sukar berbanding kita nak melaksanakan tugas kita. Jadi itu yang orang tidak jelas. Kita tahu di zaman Nabi SAW sendiri, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Tuan-puan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha al-ayat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh, ni khas banyak perintah ni kepada Nabi. Tapi kita tahu kaedah dalam tafsir, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab dah masuk tajuk berat sikit. Jadi saya tak naklah sentuh yang bab berat tu. Saya nak pergi yang senang balik. Kita tak jadi borak. Jadi masyarakat dengar apa benda Ustaz nak cerita tu. Saja nak cerita tuan-puan bahawa ilmu-ilmu ni dia ada disiplin dia. Jadi tuan-puan tak boleh nak ambil tindakan sendiri. Jangan syok. Bagi saya fatwa ni tak sesuai untuk saya. Bagi saya ini fatwa yang sesuai. Sebab mereka ada disiplin ilmu yang mereka susun. Saja je nak sebut kat tuan-puan dah terkejut dah kan? Dah terkejut dah. Kena bagi terkejut. Jadi poinnya adalah kita menunaikan zakat tu memang Allah Ta'ala menyuruh Nabi. Khudh min ambillah harta dari mereka. Maknanya adakah mereka menunaikan zakat sendiri? Tidak. Maknanya Nabi yang menguruskan. Lembaga, maknanya macam kita sebut dengan pemerintah. Dalam surah An-Nisa juga Allah sebut, wahai orang beriman, patuhlah pada Allah, ati' Allah ya ayyuhallazina ati' Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Patuhlah pada Allah, patuhlah pada Rasul dan pemerintah kamu. Maka lembaga zakat Selangor ni seperti pemerintah lah, mewakili untuk menguruskan bab zakat. Jadi dalam ayat ini kita tahu Nabi SAW menguruskan. Jadi para sahabat membayar zakat melalui para sahabat yang dilantik amir. Tetapi isunya setelah Rasul wafat. Kisah itulah berkait dengan tajuk Ustaz. Ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebagian sahabat tidak mahu bayar zakat melalui Sayyidina Abu Bakar, maknanya melalui pemerintah lah. Mereka nak tunai sendiri dan berlaku. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggunakan kekerasan.
Undang-undang je, kekerasan atau undang-undang tu penting. Sebab kalau tak ada undang-undang, semua orang boleh buat Ustaz. Kan boleh buat macam-macam kan, apa-apa isu nak buat. Jadi ketika itulah sebab mereka ialah sebab dulu zaman Nabi. Lain Nabi kan. Lain macam kita kan. Ini Sayyidina Abu Bakar kan dia kurang sikit. Dan ketika itu pun kita tahu dah dia mula murtad kan. Tapi alhamdulillah pengurusan dapat ditambah baik lebih-lebih lagi. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, alhamdulillah dengan berkat pengurusan di bawah pentadbiran agama Islam ketika itu, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tidak ada lagi yang menerima zakat. Semuanya mengeluarkan zakat. Sebab apa? Sebab semua tunai zakat melalui satu badan yang berautoriti. Jadi poinnya, apa cerita diorang ni? Sah ke Ustaz kan? Jadi memanglah para ulama kata menyebut hatta dalam muzakarah kita punya fatwa kebangsaan, dia sah tapi dia boleh jatuh dosa Ustaz. Tuan-puan sebenarnya dosa ni jangan main-main. Ada orang Ustaz jumpa saya, Ustaz saya nak bayar zakat 1 juta kat tahfiz ni. Saya kata, tuan nak bayar zakat ke derma? Kita kena tahu beza zakat dan derma. Zakat ni yang fardu, derma sedekah ni yang sunat. Jadi Ustaz saya nak bayar zakat lah. Habis tuan bayar tak bagi zakat? Tak ada, ni saya gantilah ni bagi zakat. Saya nak yang betul-betul memerlukan. Jadi saya cakap tuan, bukan tak boleh. Tapi isunya adalah betul ke Ma'had Tahfiz itu boleh dikategorikan penerima zakat? Asnaf tadi tu. Walaupun ada pelajar kat situ belajar, memang ada portion-portionnya. Tapi tuan tahu tak berapa banyak apa? Jadi sebab itu saya cakap lebih baik melalui penolong-penolong amil zakat. Ma'had Tahfiz dilantik kan untuk kita bantu. Jadi ada persen diboleh untuk buat untuk baiki sekolah ke apa ke dan sebagainya. Ada 8 asnaf yang perlu kita agihkan. Wallahualam Ustaz. So Ustaz, sekarang ni Ustaz menjadi pengurusi kepada PITAS. Betul. Persatuan Institusi Tahfiz Negeri Selangor. Betul. Selama Ustaz mengetuai PITAS ni Ustaz, bagaimana corak dan layanan Lembaga Zakat Selangor kepada institusi tahfiz khususnya dan sekolah-sekolah agama yang ada di Selangor umumnya? Allahu Akbar Ustaz. Kalau cerita meniti saya mata. Ustaz, tisu kan? Nak tisu kan? Tuan-puan, Allah Lembaga Zakat Selangor ni bukan main-main dah. Mereka benar-benar buat kerja. Ramai orang tak nampak. Ramai orang kata, baik kita bagi zakat kepada NGO ni lah. NGO mana boleh terima zakat? Melainkan dilantik jadi ejen. Kan Ma'had Tahfiz tak boleh menerima zakat. Melainkan dilantik sebagai penolong ambil zakat. Jadi, tuan-puan yang dirahmati Allah, besar sebenarnya usaha yang telah dibantu untuk membantu pendidikan tahfiz. Sebab kita nak membina Jailul Quran Ustaz. Jailul Quran. Mereka ni lah yang pagi, petang, malam baca Quran. Budak-budak tahfiz ni, satu hari sampai 8 jam Ustaz. Ada yang 10 jam. Kerjanya mengaji. Ada orang kata pula, Ustaz mengaji tak ada tadabbur lah pula kan. Sebenarnya tadabbur tu stage yang kedua. Bukan tak ada, ada silibusnya. Di Selangor, kita dah standard kurikulum. Alhamdulillah. Standard kurikulum. PITAS, JAIS, MAIS. Dengan bantuan zakat. Yelah kita nak buat standard ni, kita nak bengkel buat benda yang kritikal. Zakat bantu. Bantu macam mana? Alhamdulillah. Setiap tahun, Lembaga Zakat Selangor memperuntukkan hampir 7 juta. Tahun ni saja 6.7 juta khusus untuk derma siswa zakat. Yang mana setiap pelajar tahfiz di Selangor boleh mendapat RM150 selama 12 bulan. Mana setahun 1,800 sebagai galakan untuk dihafaz. Dia bukan kira dia fakir ke apa. Sebagai dia adalah seorang penghafaz yang membaca Quran, menurut keramat. Tapi adalah syarat dia. Kalau tahun depan tak naik juzuk Ustaz, tak bolehlah bagi. Nampak sangat malas tu, malas sangat kan. Jadi kena adalah meningkat banyak Ustaz. Bukan itu saja. Bahkan baru-baru ni pandemik Ustaz. Dalam libat urus, alhamdulillah Lembaga Zakat Selangor bantu menyelesaikan hutang-hutang mak tahfiz ni. Dengan bil elektrik, bil air, sewa. Kita tak nak di Selangor Ma'had Tahfiz ditutup sebab tak dapat bayar sewa. Mana zakat Selangor? Mana PITAS? PITAS ni usia dia dah 20 tahun Ustaz. Usia PITAS. Saya ni baru, saya dengan PITAS ni dah
20 tahun jugalah, tapi dulu AJK balaci-balaci. Dulu AJK kecil. Kecil kan. Bawa-bawa kerja kan, kita muda. Kan sekarang pun muda Ustaz. Dia naik pangkat sampailah pengurusi dah dekat 5-6 tahun dah Ustaz. Alhamdulillah. Saya lihat bahawa Zakat Sanggup banyak bantu. Tahun lepas hampir 2 juta ringgit dibantu menyelesaikan hutang-hutang. Tahun ni begitu juga. Saya dah hantar borang permohonan dekat 150 tahfiz melibatkan dalam 2.5 juta. InsyaAllah dalam proses, dan setiap guru-guru kita akan diberikan one off RM500 sehingga 3 bulan, maknanya RM1,500 khas untuk guru-guru, staf-staf PITAS saja. 1,000 orang. Ustaz, mohonlah. Kita mohon semua, kita tak nak ada yang tak cukup makan, tak ni. Kita mohon lagi. Kita mohon pada Maiz bagi lagi 200,000. Itu pun dia zakat. Pada PITAS bagi direct. Yang memang dah tak ada kerja 3 bulan. Besar kalau saya nak sentuh satu persatu. Itu belum lagi isbat jaiz ni. Isbat hafazan, mengekalkan hafazan. Hampir tahun ni dekat 1.5 juta. Dan banyak lagi lah kalau saya nak sentuh satu persatu. Itu belum lagi yang melanjutkan pelajar. Belum lagi yang fakir miskin, yang belajar di tahfiz, ditaja lagi belajar. Kan di sekolah saya saja ada dekat dalam 10 orang. Ditaja oleh zakat. Subhanallah. Dia fakir, dia miskin, memang asnaf, ditaja. Dan pelajar ini di kalangan yang cemerlang. SPM-nya bagus, hafazan dia. Nanti dia balik, dia seperti saya lah. InsyaAllah mudah-mudahan dia pula keluar dari kepompong dan dia pula menunaikan zakat. Maknanya Ustaz, kalau orang duk petikai, ke mana pergi duit zakat? Ke mana pergi duit zakat? Hari ni PU Hafiz dah cerita kepada kita bagaimana zakat mendanai pendidikan tahfizul Quran di negeri Selangor ini khususnya. Dan saya rasa lah Ustaz, mungkin ada dalam kalangan orang yang mendengar ni teruja juga nak menjadikan anak-anak mereka aset Al-Quran ini. Menghafal Al-Quran. Kenapa? Adanya bantuan dana yang begitu besar daripada pihak Lembaga Zakat Selangor kepada pendidikan tahfiz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, kita nak pergi kepada ini kita kadang-kadang dengar Ustaz, apa tadi Ustaz sebut ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar misalnya ada pendekatan pelaksanaan undang-undang kepada mereka yang mengingkari zakat. Memang ceritanya agak panjang dan menarik Ustaz. Tetapi kita nak sebut dekat sini, hari ini kita tak pun mengenakan tindakan undang-undang kepada orang yang mengingkari zakat. Lebih kepada galakan dan dakwah. Pun kadang-kala ada orang kata, ini duit-duit saya. Saya yang penat cari siang malam pagi petang. Ikut suka saya lah nak bayar zakat ke, tak nak bayar zakat ke. Kubur masing-masing. Dan ada yang kata saya nak bayar ke planet Pluto ke, saya nak bayar ke planet Marikh ke, ikut suka saya lah. So Ustaz, bagaimana kita nak mendepani golongan seperti ni Ustaz? Allah yahdikumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kita dan pada mereka semua. Di atas usaha yang besar ni. Sebenarnya tuan-puan, kita kena tahu bahawa zakat ini dia adalah afdalus sadaqat. Dia adalah sedekah yang terbaik. Sebab itu kita tengok dalam hadis qudsi, tuan-puan sekalian, ketika mana Allah Ta'ala menyebutkan bahawa aku menyukai hamba-Ku melaksanakan perintah yang aku perintahkan, perintah kewajipan. Benda yang wajib yang dilakukan adalah lebih utama daripada amalan-amalan sunat. Contoh, dalam hadis Nabi sebut tentang fadilat rakaatul fajr, iaitu semayang sunat. Rakaatul fajr itu bukan semayang subuh rakaat, iaitu semayang solat sunat qabliyah subuh. Dia mendapat khairum ma fiha, dapat lebih baik apa yang ada dalam isi dunia. Itu kenapa Nabi sebut yang sunatnya, habis yang wajib? Sebenarnya para ulama nak maklumkan, Nabi nak ingatkan pada kita, kalau yang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh tu fadilatnya besar, apatah lagi fadilat sembahyang subuh berjemaah, lagi besar daripada itu. Jadi sebab itu kita kena bezakan, ini zakat bukan sedekah. Sedekah silakan. Nak bagi kat mana, nak bagi ke janda contoh Ustaz. Lain macam Ustaz. Sedap. Sebab kadang-kadang kan dia nak mengurat janda kan. Saya nak bayarkan you punya apa kita panggil korban. Boleh tak I nak bayarkan you punya korban kan? Korban dalam mazhab Syafi'i kena minta izin. Itu teknik dia lah Ustaz. Gurau-gurau je Ustaz, gurau. Kan? Nak bantu silakan. Nak bantu sekolah ni, nak bantu orang yang susah silakan. Anak yatim piatu. Tapi untuk zakat kita ada asnaf.
kita kena faham tuan-tuan, sebab takut yang kita sampaikan tu bukan asnaf. Apabila bukan asnaf dan disahkan bukan asnaf, kita kena bayar balik. Saya ada kisah diceritakan sendiri oleh Datuk Dr. Izhar Arif. Dr. Izhar Arif Prof kan. Dia kata, Ustaz, dia ada kes juga pasal mak tafiz. Bukan di Selangor lah. Orang ni bayar zakat ke sekolah tu terus. 1 juta Ustaz. Sama macam kes saya, tapi dah bayar. Zakat dia kata. Jadi, apabila dicerita dengan Datuk pun cakap, betul ke kau bayar tu, itu zakat? Betul ke mereka asnaf? Cek balik, maknanya tak logik lah bagi kesemuanya, sebab kita asnaf ni banyak. Kalau kita bagi kepada satu, kalau lembaga zakat nak jaga 8 asnaf tadi, kan? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha ila al-ayah. Sampai ujung. 8 asnaf tu disebut panjang. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita bagi satu je dapat. Dia tidak menyeluruh. Sebab itu tidak boleh berjaya. Bayangkan kalau semua orang tunai zakat pada NGO. Semua bagi zakat kepada PITAS. PITAS memang tak akan terima, Ustaz. Kan? Sebab kita dah lantik, dah Alhamdulillah, ada 80 sekolah. Kita bincang dengan lembaga zakat Selangor. 80 sekolah tahfiz menjadi penolong amil zakat. Untuk mudahkan zakat. Kan? Untuk mudahkan. Kita tak naklah kalau boleh orang luar kutip zakat kat Selangor kan, untuk negeri lain, orang lain pun marah juga. Masuk rumah orang lah katakan. Kira masuk rumah orang lah tu kan. Jadi kepada mereka yang di luar sana yang masih lagi nak membayar sendiri, satu dengan Allah Ta'ala lah. Dengan Allah Ta'ala. Tapi kedua yang paling penting adalah dikhawatiri kalau zakat tersebut tidak sampai pada asnaf yang benar, maka zakat itu tidak sah. Na'udzubillah, takut tak sah. Jadi dia kena bayar balik. Yang kes tadi Datuk tu sebut, akhirnya Datuk suruh bayar balik. Datuk suruh kawan dia ni, Datuk juga dia bayar balik 1 juta. Baru dia tahu betapa pentingnya bayar zakat ni kepada badan zakat yang bertauliah amil dan sebagainya. Alhamdulillah bayar balik. Nasib baik dia kaya, bayar. Yang itu dianggap sedekah. Jadi sebab itu saya sebut tadi bahawa fardu ini lebih utama berbanding sedekah yang lebih kepada sunat. Dan Allah paling suka yang ini berbanding yang ini. Jadi yang ini jangan, yang ini kita kejar, sedekah, wakaf, infak. Tapi yang ini kita tinggal. Yang inilah na'udzubillah, takut Ustaz kita. Ustaz, tadi Ustaz ada sebut janda. Okey. ini kaum perempuan, kaum ibu, kaum muslimat jangan marah. Ini kita nak ceritalah, nak bantu ya. Sepanjang Ustaz dah mengenali kumpulan janda ini, ada tak mereka ni yang mendapat bantuan zakat hingga berjaya dalam pelbagai bidang perniagaan dan sebagainya? Pengalaman Ustaz bersama penerima zakat. Ya, alhamdulillah Ustaz, saya pernah dipanggil oleh persatuan macam janda-janda ni lah. Ya. Memang bagi talk, ceramah kan. Tak payahlah kita sebut spesifik di mana, kat mana, NGO mana. Boleh saya sebut di Papua New Guinea. Allah. Okay. Jadi kadang janda ni sensitif juga Ustaz kan. Kadang-kadang tak kena caranya kan. Mereka ni kesian. Sebab mereka ni Ustaz, tuan-puan sekalian, sebab mereka ni suami ada yang meninggal. Okeylah. Meninggal tutup cerita ni, suami meninggalkan mereka dengan meninggalkan hutang-hutang. Allah. Dulu letak nama sekali apa semua, lepas dengan hutang tinggal. Pada kereta kat dia. Ada kes-kes yang macam ni. Dan alhamdulillah apabila niat mereka ni betul, mereka dibantu oleh lembaga zakat, alhamdulillah mereka ni boleh bangkit. Yang penting kita ni jangan ada perasaan dalam diri kita ni, aku ni masih layak ni, aku masih asyik kita je layak. Sepatutnya kita kena fikir bila masa untuk aku keluar dari kepompong asnaf ni. Untuk kita bantu balik. Dan alhamdulillah Ustaz, saya lihat ada ramai yang saya kenal yang telah berjaya, dan ada yang antaranya yang kini berjaya berniaga, dia buka ma'had tahfiz. Alhamdulillah. Ada satu ma'had tahfiz ni adalah daripada seorang ibu tunggal yang bersungguh-sungguh, daripada asalnya penerima zakat, dia berjaya dalam bisnes sehingga dia mampu untuk membuka ma'had tahfiz.
untuk amal jariahnya yang lebih berpanjang. Masih ibu tunggal lagi sih. Yang itu saya belum semak lagi Ustaz. Saya tak berani nak menyemak yang bab tu. Ustaz, pengurusi pitas kan? Itu dia. Saya ada batasan juga Ustaz. Allahu Akbar. Allah Akbar. Gitulah Ustaz. Jadi Ustaz, ni kita dah tengok ada di kalangan janda khususnya ataupun orang-orang yang kita sebut sebagai asnaf fakir miskin. Apabila mereka bersungguh-sungguh, mereka berjaya Ustaz dalam kehidupan. Sukses dan akhirnya membayar zakat dan berbakti balik kepada ummah. Suatu kejayaan yang bagi saya luar biasa. Luar biasa. Tetapi, ini satu perkataan yang saya tak suka guna. Tetapi, tetapi ni dia kontra lah. Dia kontra. Ada juga dalam kalangan asnaf yang kadang-kadang saya berjenaka Ustaz. Nak jadi 14 keturunan ke penerima bantuan. Ya? Kerana mereka tidak mahu mengeluarkan dirinya daripada kepompong kemiskinan. Malah reda untuk terus kekal sebagai asnaf. Dan bila kita kata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, dia tak kisah pun. Dia kata bahawa apa-apa salahnya benda halal. Betul. So apa nasihat ustaz kepada golongan penerima bantuan zakat, asnaf fakir miskin khususnya yang tak ada inisiatif kesedaran untuk berubah? Ustaz, silakan. Alhamdulillah, Ustaz Mizul dan tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya pernah berpengalaman Ustaz, pergi seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak, membantu asnaf melalui program TV. Di beberapa TV, rancangan yang berbeza-beza, banyak episod lah Ustaz. Maknanya saya agak dekat 6 tahun. Saya round satu Malaysia ni bantu asnaf. Ada yang saya bantu tu adalah di kalangan memang fakir miskin. Maaf Ustaz, bukan kita nak buka aib orang. Sebab kalau saya sebut nama negeri mana itu mungkin saya buka aib. Tapi kita nak jadikan iktibar. Sebab dalam kaedah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada 13 tempat yang boleh kita buka aib tu. Termasuklah nak report dekat polis, report kat mahkamah kan, pengawas nak mengadu kat ustaz contoh. Termasuklah yang saya nak bangkitkan ni. Bila saya pergi ke rumah-rumah mereka Ustaz, Allahu Akbar, kita agak sedih Ustaz. Sedihnya yang ada suami isteri tu dah satu hal lah. Rumahnya kebanyakannya Allah macam bukan rumah. Macam mana tu Ustaz bukan rumah? Macam Ustaz, kapal pecah orang kata. Maknanya kotornya, bersepah. Allah dah lah. Maknanya fakir, asnaf, kotor pula tu. Dan maaf tuan-puan yang saya pergi, 80% tak solat Ustaz. Allah. Ada seorang pakcik ni Ustaz, pakcik ni tak pernah jejak kaki ke masjid di Surau. Ustaz nak bawa pula hari ni. Ustaz ni berpura-pura ke? Dia kena kat saya sekali. Oh ya ke, saya pun tak tahu. Tapi tak apalah, kita ni nak bimbing dia. Bagilah peluang. Lalas dia benarkan dah. Bila saya tengah ambil wuduk Ustaz, tengah-tengah wuduk ni, mata dia menjeling kat saya macam tu. Saya tengah wuduk, dia pun wuduk, dia tengok macam ni. Tengok. Rupanya dia sedang meniru saya punya wuduk. Masya Allah. Baca 60-an Ustaz. Dia seolah dia tak, macam tak pandai berwuduk. Tak pernah agaknya. Wallahualam Ustaz. Jadi saya sedih sangat waktu tu. Dan betul lah Pak Imam tu cakap tak pernah datang tu. Sampaikan kita ambil wuduk, dia ada termis. Yalah, sebab telinga ni dia tak lama sangat. Sebab dia sunat kan. Dia bukannya kita nak ambil satu persatu tak macam tangan yang wajib tu. Jadi dia termis. Sampai dia termis telinga kan. Jadi saya betulkan balik. Sampaikan tengah sembahyang ni Ustaz. Main sunat, nak sembahyang Jumaat ni. Dia sampaikan macam ni lah. Tengah sembahyang tu macam ni Ustaz. Allah Ustaz, saya habis dah tutup kamera. Saya kata tak boleh dah. Saya jadi macam sedih sebab tu Ustaz. Habis tu saya jumpa pakcik tu, nasihat balik kan, bagi dia tips, ajar balik solat Ustaz. Bila saya ajar balik solat apa semua, Allahu Akbar, dia niti saya mata lah, seronok. Seronok. Tapi Ustaz, yang dia luar biasa, isteri dia 3. Wah. Yang ni saya tak tahu nak kata apa Ustaz. Saya bermula tak tahu. Lepas dah pandai mengajar, dah apa semua, dah meniti air mata. Allahu Akbar. Rupanya isteri dia 3. Masa tu. Aduh. Tapi lah ada satu tu dah tak bertali, macam dah lepas sikit. Okay. Adalah. Yang duduk betul satu lah. Tapi masih ada 3 isteri lah. Kan? Anak dia pun kira ramai juga. Ramai. Yang susah-susah anak dia. Tapi limpahan rezeki dia, subhanallah.
Allah bagi peluang kat dia. Dan zakat pun ada membantu jugalah. Dan apabila saya membetulkan solat dia, saya telefon dia, tanya dia, inilah berkat. Orang-orang yang tak nak keluar ni selalunya dia ada masalah connection dengan Allah Ta'ala. Hablum minallah tu dia masalah. Sebab ini pengalaman saya sampai ke Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia, hatta saya bantu asnaf-asnaf ke Indonesia. Orang Malaysia kita yang belajar di sana. Ada program saya bantu pelajar. Pengalaman saya, mereka yang tak nak keluar dari kepepung ni, ataupun tak boleh keluar ni, kebanyakannya mereka ini memang, maaf Ustaz, tak solat. Jadi baikilah solat, percayalah, barulah dia akan rasa seronok. Sebab ada orang bayar zakat ni dia rasa macam terbeban. Macam semayang tu, dia rasa beban nak semayang. Tapi kalau dia rasa lazat, sebab zakat ni bukan zaman kita je. Allah Ta'ala sebut zaman Nabi Ismail AS, ya'muruna, diarahkan perintah tu zakat. Kan? Nabi Musa AS juga diperintahkan zakat. Zakat ni bukan zaman Nabi je. Jadi duk kita ni tikai lama sangat, duk sok-sok sendiri, tak keluar daripada kepompong. Bayangkanlah Allah akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat, sebab kita boleh bantu lebih ramai orang memerlukan zakat. Wallahualam Ustaz. Satu lagi Ustaz. Tadi kita cerita orang yang dah menerima bantuan zakat, sudah bergenerasi, tak ada inisiatif nak keluar. Ni terlebih inisiatif Ustaz. Maksud saya terlebih inisiatif ni, dia tak layak pun dapat bantuan zakat. Tetapi kreatif dan betapa berinovasinya dia orang kata padam sana padam sini, tambah sana tambah sini. Senang bicara je, senang cakap Ustaz, menipu maklumat diri untuk melayakkan mendapat bantuan zakat. So bagaimana pula dalam kes ni Ustaz? Ada berlaku ni. Allah Akbar. Memang tak nafikan Ustaz. Ada, betul. Ada, ya? Saya setuju ada. Macam bantuan orang bagi COVID ni lah. Dia punya beras apa? Dia punya kampit beras dia macam dia boleh buka kedai lah. Allahu Akbar. Sedangkan ramai lagi orang susah yang memerlukan Ustaz. Jadi ini yang kita nak kena perbetulkan baliklah Ustaz. Persepsi-persepsi dan perbuatan-perbuatan kita yang memang salah laku. Benda yang disebutkan oleh Nabi SAW, laisa minna, bukan di kalangan kami yang rush dalam perbuatan dia. Rush ni maknanya man ghasyana falaysa minna. Rush ni adalah menipu lah. Kalau periksa dia menipu, samalah borong dia menipu kan. Selalunya yang saya tahu Ustaz, orang nak kahwin dua je menipu. Itu je yang saya tahu. Borong dia pandai ijaz. Rupanya Ustaz ramai juga je. Oh, ramai juga. Jadi berat tu. Maknanya bab menipu ni yang sifat munafik, asfali minan nar. Bukan sikit-sikit, neraka yang paling rendah tu. Kerak lah Ustaz ya? Kerak tu. Hang nak kena bahan bakar. Ni dah kasar sikit dah ni. Kita dah kasar sikit dah ni Ustaz. Kan? Ustaz bab neraka dah ni. Jadi sendiri lu fikirlah sendiri. Hell. Ada makhraj ya. Ada makhraj, Allah Akbar. Jadi kita tak naklah dipertanggungjawabkan. Jadi tuan-puan berjujurlah dengan diri kan, sebab ramai lagi orang memerlukan. Kenapa? Tuan-puan cuba fikir. Kenapa alhamdulillah lembaga zakat Selangor semakin hari semakin meningkat dia punya kutipan? Sebab kepercayaan. Sebab integritinya lembaga zakat Selangor. Jadi kita ni, kenapa kita ni nak menyusahkan lagi lembaga zakat Selangor kan? Kereta cantik. Sebab ada orang macam ni tau Ustaz. Lembaga zakat bantu buat rumah. Tapi dia tak duduk rumah tu. Dia duduk rumah yang buruk tu juga. Sebab kalau dia duduk, ni kisah benar. Sebab saya memang ada bagi bantuan kepada asnaf ni. Kan? Memang ada rumah. Kalau tak salah saya berlaku dekat Zimbabwe. Zimbabwe salah satu daerah di Selangor. Memang berlaku kan. Saya pun nampak memang ada bantuan dia, ada tulis zakat punya ni, tapi dia duduk di sana. Tanya-tanya kenapa? Ustaz, kalau saya duduk sana, saya dah tak dapat bantuan Ustaz. Nampak sangat dia nak duduk sampai 7 keturunan. Kreatifnya. Dia memang nak kekal. Selama ni yang kita tengok viral-viral tu, sebahagiannya dah tidak benar. Mungkin ya, sebahagian ya, tapi sebahagiannya tidak. Jujur saya kata, sebab kita dah lihat banyak kes-kes, dia kata tak apalah itu bagi anak dia lah duduk apa, walaupun anak dia kerja. Sedangkan zakat bantu untuk dia duduk.
Ini bukan Selangor, satu Malaysia Ustaz Kristi. Kan? Sebab dia duduk situ, orang akan bagi, orang akan ni bagi bantuan. Allahu Akbar Ustaz. Macam dekat Dubai lah Ustaz. Dubai Ustaz, kerja minta sedekah ni lebih tinggi daripada kerja biasa. Pendapatan sebulan boleh cecah 50 ke 100 ribu. Waduh. 50 ribu ke 100 ribu. Kalau gaji CEO Ustaz. Jadi orang ambil kesempatan gitu, dan benda ni benda yang maknanya jauh daripada agama kita, yang perlu kita kena elakkan. Yang na'udzubillah kita tak nak, yang tadi hial tadi Ustaz. Na'udzubillah. Asfali minan kita tak nak. Itu satu Ustaz, yang kreatif terlebih. Sehingga boleh menipu maklumat. Tetapi ini memang betul asnaf, memang betul dia layak dapat bantuan. Kita bagilah bantuan. Contoh, kita bagi dia bantuan modal untuk menjadi nelayan, bagi bot, bagi enjin sangkut, bagi pukat dan sebagainya. Hari ini kita bagi, bulan depan kita follow up. Tengok-tengok bot dah tak ada, pukat dah tak ada, enjin sangkut pun dah tersangkut di mana pun tak tahu. Kita tanya, mana semua tu? Semua tu zakat dah bagi dekat saya, jadi ikut suka saya lah Ustaz. Saya jual lah. Allahu Akbar. So bagaimana Ustaz ni? Golongan yang memang layak mendapat bantuan, tetapi mereka tidak amanah dalam memanfaatkan bantuan-bantuan zakat yang sepatutnya digunakan untuk menjana perubahan diri. Terima kasih Ustaz. Saya pun ada pengalaman. Salah satu program TV saya jadi host dekat 2 tahun program tu. Memang kita berikan pancing macam tu lah. Dia macam, yang ni kita tanya dia, nak bisnes apa? Nak bisnes buat cupcake. Okey, kita beli oven, kita beli mixer. Saya pun dah tahu istilah tu. Sebab duk kerja, saya pergi beli. Ala-ala ambil tu. Saya jadi beli macam ambil lah. Kira beli tolong. Duit ni pun daripada zakat lah juga. Kan? Dia kerjasama dengan zakat juga. Dengan satu badan besar lah yang sponsor. Jadi, yang duit kita beli tu, yang kita bagi dia, kita ajar, panggil, bagi kursus sampai dia pandai buat dia punya nama dia Ustaz, pacak dekat luar rumah dia, signboard, profesional, nombor telefon daripada A sampai Z kita bagi macam Ustaz tadi lah. Pancing, bot, semua tu dah berapa kos tu, berapa puluh dah tu. Samalah, dia ajar, kita follow up. Mula ada, lepas bulan Ustaz, datang balik, mixer hilang. Apa tu? Oven hilang. Signboard macam dah sengit dah. Jadi kita nampak yang mereka ni memang sebahagiannya tidak mau berusaha. Tuan-puan Allah, bila kita tidak mau berusaha, kita tak dapat dah. Manjadda wajada, usaha dapat. Memang nama tajuk program ni pun Manjadda wajada Ustaz. Saya punya program ni. Manjadda wajada, siapa usaha dapat. Kan? Tapi ada juga yang berjaya Ustaz. Sehingga kita buatkan FB dia, kita tolong dia sampai dia berjaya. Dan sampai hari ni, dia tidak lagi menerima duit zakat. Tapi isunya yang Ustaz cakap tu adalah isu yang besar. Jadi itu yang menjadi kekangan saya nampak. Saya nak ingatkan pada semualah, kepada mereka ni, bahawa kenapa kita masih tak nak keluar? Sebab kita tak nampak kelebihan zakat ni. Aku ni terima zakat cukup lah. Kenapa aku nak pergi tangan di atas kan? Sebab kelebihan zakat kita masih tak faham. Salah satu sifat orang-orang mukmin ni penting tuan-puan. Saya nak boomkan kepada semua orang ni. Tak kira lah siapa pun, kategori siapa yang masih belum tunai zakat. Habis Ustaz, yang emas berkilo-kilo kat rumah. Kan had kita berapa? 850 gram kan? Emas perhiasan 800 gram. 800 gram kan kalau di Selangor. 800 gram. Ini yang tak hiasan, yang dah berkilo-kilo, yang bukan tang sini. Dia punya emas tu penuh kan. Banyak tak bayar. Sekarang ni Ustaz, PKP ni ramai orang bisnes online. Berjaya. Saya tanya je, ada bayar zakat ke? Ya, aku ni tengah PKP ni susah ni. Perlukah aku keluar zakat? Kau untung berapa? Untung bersih adalah 5,000. Oh, 5,000! Sebulan tu? Sebulan Ustaz! Kan? Jadi, ramai di kan kita bukan je kes yang Ustaz sebut tu. Yang hari ni secara terbuktinya, mereka memang fikir, aku usaha daripada aku tak ada apa, aku dapat. Kenapa aku perlu bantu orang? Tuan-puan, sebab Allah dah jamin 2.5% tu kita ada hak untuk orang lain. Tak susah. Rubu'ul thulus. Kita ambil contoh, kita potong timun tu, kita potong bulat-bulat dia 10 Ustaz kan? 10.
Satu tu kita potongkan 4. Timur ni kan bulat, kita potongkan 4. 1/4 yang kecil daripada 10 slide tu, itu je yang kita perlu zakatkan. Yang lebih kau ambil lah. Makan laksa ke, sate ke. Mu nak tukar apa, nak ganti apa, silakan kan. Yang viral sana. Sekarang ni orang suka berniaga apa tu Ustaz? Berniaga apa tu? Allahumma salli Muhammad, produk-produk kecantikan. Orang-orang kita ni Ustaz, dahsyat Ustaz. Dia tomong perempuan dah Ustaz. Maaflah akak-akak kan. Sebab kita ni mana dia menacap-nacapnya. Akak-akak. Tengok dia pantang nampak sikit jerawat Ustaz. Tak apa dia. Memang lumrah wanita begitu. Kan syurga pun kan digambarkan Ustaz dalam hadis adanya suk, adanya pasar. Walaupun kita teringin semua datang, tapi Allah nak tunjuk supaya kita boleh memilih. Sebab Allah tahu apa yang hamba-Nya nak. Tatamanna ya abdi. Minta apa yang kau nak wahai hamba-Ku. Jadi apabila macam tu yang jualan meletup kan, tapi zakat tak bayar. Ini yang kita tak nak tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kelebihan. Saya nak tutup Ustaz ni untuk soalan ini. Untuk soalan ni Ustaz ada lagi soalan. Apa lagi Ustaz? Allah sebut dalam surah Mukminun. Sifat-sifat orang mukmin tu banyak, ada beberapa. Allah sebut yang pertama, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang beriman, alladzina hum fi salatihim khusyuk, sembahyang dia khusyuk. Kedua adalah alladzina hum anil lagwi murid. Dan yang seterusnya dia zakati fa'ilun. Li zakati fa'ilun. Zakatnya dia bayar. Sifat-sifat mukmin ni Allah sebut di hujung ayat. Apa kelebihan dia? Ulaika humul warithun. Mereka ini akan mewarisi. Orang yang tunai zakat ni nanti di akhirat mereka akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausi hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi syurga Firdaus. Allah. Yang kekal. Apa lagi yang kita nak kejar Ustaz? Syurga ni tuan-puan Allah adanya bidadari Ustaz. Umur kita semua muda sebaya. Bidadari tu digambarkan lau ta'alatil mar'atil jannah ila dunia. Kalau dia turun ke dunia Ustaz, katakanlah malam Selangor ni gelap, dia akan menerangi seluruh dunia, timur barat, barat timur, utara selatan. Kerudung dia, tudung dia yang jatuh itu lebih baik daripada seisi dunia. Bahkan bau harumnya mengharungi kesemuanya. Hunna abkara, mereka ni dalam keadaan dara. Isteri kita jangan lupa dia ketua bidadari. Jangan fikir Ustaz saya agak cukuplah kat dunia. Orang lah Ustaz dia dah popek-popek, kalau boleh kat akhirat nanti bagilah orang lain. Tak tuan-puan. Jadi nak cerita kat syurga nanti kelebihan yang kekal abadi. Nabi sebut dalam hadis bahawa kita ni seperti perjalanan yang panjang. Ana wa ma di dunia. Nabi sebut dalam hadis, aku dan dunia ini seperti satu perjalanan panjang nak menuju akhirat, tapi aku berhenti berehat sebentar, ada pokok, aku berehat. Itulah dunia. Maknanya kita singgah sekejap. Jadi urusan zakat ni urusan penting. Kalau kita main tak kisah tuan-puan, tak hindah, Allah, macam mana nak cerita syurga? Takkan nak cerita apa tadi? Hell tadi kan? Takkan nak cerita neraka? Kehebatan syurga yang cukup hebat. Nak cerita syurga ni tak habis ni. Dengan apa dindingnya dibuat daripada emas perak. Pokoknya, batang pokoknya dari emas, Nabi sebut. Allahu Akbar. Dengan wanita-wanita syurga itu seperti ka'amthalil lu'lu'il maknun. Lu'lu'il wal marjan. Seperti buah mutiara yang amat putih. Putih melepak Ustaz. Kan? Ditutup dengan cengkerangnya, tak ada kotor, tak ada haid, tak buang air. Bila dia buka putih. Sehingga Nabi sebut dalam hadis Ibn Mas'ud, wanita-wanita syurga yang pakai 70 pakaian. Kan? Sehingga sakul abyad nampak dia punya betis dia yang putih. Allah, apa lagi Ustaz, kita nak Ustaz? Allah. Bila Ustaz sebut pasal syurga ni, pasti lepas ini ramai yang beratur nak bayar zakat di lembaga zakat Selangor Ustaz. Harapan kita macam tu lah Ustaz. Itulah Ustaz. Sebab apa? Natijah daripada kita bayar zakat ni, pertama kita dapat syurga. Yang kedua kita dapat mengelakkan daripada neraka. Itu di akhirat. Di dunia menyuburkan rezeki dan menambahkan kasih sayang dan menyelamatkan harta kita daripada kebinasaan. Ustaz, kita nak pergi ke penghujung Ustaz. Tapi sebelum tu,
kalaulah ustaz dia beri peluang, PU Hafiz, apakah perkara yang boleh kita meningkatkan kesedaran orang Islam di Selangor ni supaya tampil bayar zakat? Katalah ustaz mana dia tahu jadi pengurus besar di Zakat Selangor ke, apa yang ustaz akan buat ketika itu? Baik, terima kasih kepada ustaz. Saya nampak mengurus persepsi ni amat berat. Jadi kita perlukan pakar-pakar untuk membetulkan persepsi ni. Sebab Zakat Selangor terbaik dah. Pengurusannya terbaik. Saya dah pergi dah daripada apa semua badan-badan division apa kutipannya, agihannya, ustaz bahagian dakwah syariahnya, semua ni dah saya dah dengan apa ni CEO zakat daripada sebelum sekarang akan datang belum lah. Sampaikan CEO zakat sebuah apa baru ni dengan online kita buat dengan guru tahfiz. Dia bawa satu contoh yang dahsyat. Dia cakap apa Ustaz? Ketika mana Nabi dalam peperangan Uhud untuk menguruskan jenazah, Nabi bertanya siapakah di kalangan dua jenazah ini yang banyak menghafaz Quran. Maka Nabi mendahulukannya. Sudah cukup hadis ini untuk saya dan lembaga zakat memperkasakan mereka yang ahlul Quran. Mereka ini sudah faham. Bayangkan tuan-tuan, CEO zakat cakap, kalau Ustaz Hamizul sebut tu, ya dah ustaz kan. Kalau PU Hafiz sebut lagi lah. Lagi lah, sebab saya memang dah, saya pun memang duduk lagi pengurusi tahfiz. Memang itulah dalil kita. Tapi ni CEO zakat sendiri cakap, yang bukan background dalam bidang agama ni, cukup faham. Mereka ni dah perfect. Ialah kelemahan-kelemahan sikit-sikit tu lumrah. Tapi isu yang melibatkan persepsi masyarakat ni, Allah, viral, ini tidak diberi bantuan, kan? Maka diberikan bantuan, padahal bantuan tu satu je. Lembaga zakat ni puluhan ribu, ratusan ribu yang perlu dibantu. Cuba hampa fikir, kan? Kita tak nak Ustaz sampai orang sebut, dan sudah sebut persepsi masyarakat sebab baik aku bayar pada NGO ni daripada aku bayar pada Zakat Selangor, lebih baik aku bayar kepada PU Hafiz, lebih baik daripada aku bayar tak tahu lembaga Zakat Selangor hantar ke mana. Ini kata-kata yang bahaya Ustaz. Kata-kata ni kalau diteruskan, rosak kita punya sistem zakat. Sistem Zakat Selangor ni dibentuk ni macam mana Saidina Abu Bakar membentuk dan berjaya di zaman Saidina Umar Al-Khattab. Dan alhamdulillah kita nampak ramai saya ni produk zakat lah, senang cerita lah. Tuan-puan jangan pening kepala saya ni. Bila saya duduk sebelah Ustaz ni, saya ada bau zakat. Tolong Ustaz, gorengkan sikit, bagi dia kuat sikit bau dia. Tengah goreng. Kalau orang tak percaya, ni saya sendiri ni. Isteri saya, adik ipar saya. Adik ipar saya semua sebelum nak masuk nak kahwin, ayah saya pastikan semuanya hafiz Quran dulu. Dan mesti lepasan kuliah Quran juga. Jadi semuanya Zakat Selangor lah. Anda tak layak saya. bukan hafizul Quran ni. Anak-anak insya-Allah. Anak-anak Ustaz Hafiz alhamdulillah. Alhamdulillah syukur Ustaz. Jadi nak cerita adalah kita nak memerlukan persepsi ni. Persepsi ni sebab kita belum ada kuasa viral. Sekarang ni saya nampak Amila Zakat Selangor dah mula program seperti ini Ustaz. Satu usaha yang baik. Hanya kita perlu perkasakan, dan saya dah nampak dah zakat boleh share, tapi itulah benda-benda baik ni orang kurang nak share. Like pun kurang. Kalau ada isu, itu digembar-gemburkan Ustaz. Lepas tu lembaga zakat beritahu dah dibantu, sebenarnya yang itu tak viral. Dia kata memang kerja zakat, dia kata bantu. Yang di situ pula. Jadi tuan-puan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tolonglah kita kena mempercayai pada lembaga zakat negeri-negeri ini, percaya kalau ada kelemahan betul tak sampai, PM direct. Ada nombor-nombor yang memang boleh call direct kan, nombor yang boleh dihubungi setelah terus. PM kat saya punya IG pun tak apa, PU_Hafiz direct. InsyaAllah setakat ni saya dah berusaha membantu sama ada melalui zakat atau melalui kita direct sendiri bantu orang yang susah. Teruskanlah percaya kepada lembaga Zakat Selangor. Okay, PU Hafiz dan para penonton yang dirahmati Allah. Ini bukanlah nak mengangkat bakul, masuk bakul angkat sendiri ataupun masuk lift tekan butang banyak-banyak, bukan ya. Tetapi kalau diberikan peluang kepada PU Hafiz untuk buat rating kepada lembaga Zakat Selangor dari 1 hingga 5 bintang. 5 itu yang terbaiklah. 1 tu turut berbenar. Orang Perak kata meninggal lah Ustaz ya.
Di manakah kedudukan Lembaga Zakat Selangor pada perkhidmatan PU Hafiz sekarang ini? Tuan-puan, jujur Ustaz, kalau sebelum ini, sebelum saya mengenali zakat Selangor secara mendalam, waktu saya belajar di Mesir 20 tahun lepas, dululah, saya mungkin boleh bagi 3 bintang. Itu pun dah power. Tapi apabila saya duduk, saya mohon, saya berbincang, libat urus, program bersama, sana sini, pernah sampai ada program jelajah zakat. Jelajah dengan syarikat bawah kerajaan negeri pun berkaitan dengan zakat jelajah. Saya mengenali mendalam. Saya mengetahui macam mana gerak kerja, agihan. Alhamdulillah, saya boleh bagi jujur Ustaz sekarang 5 bintang. 5 bintang Ustaz. Allahu Akbar. Kalau ada 6 Ustaz, macam Kementerian Pengajian Tinggi, baru-baru ni dia bagi bintang pada kolej saya, IPTS Kolej Hafiz, 6 bintang, maka saya bagi pun 6 bintang highly kompetitif nama dia. Highly kompetitif. Nak nyebutnya kena makan tempe dulu Ustaz. Ni betul Ustaz, ini bukan kak bakul lah Ustaz. Ni jujur, dulu dan sekarang perubahan dan tindakan yang dilakukan amat luar biasa. Tahniah Ustaz, Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih kepada PU Hafiz di atas perkongsian yang bagi saya, orang putih kata deeply from your heart lah, heart. Bukan ngomong kosong lah, bukan bicara kosong hanya untuk penyedap halwa telinga, tetapi sejujurnya saya melihat dan saya terasa aura PU Hafiz itu memang betul, dan alhamdulillah, semoga apa yang kita perkongsikan pada hari ini dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar mungkin dari awal hingga ke akhir ataupun yang dengar celup-celap tu, tetapi pesan saya dari pihak penaja Ustaz kepada semua, kami di Lembaga Zakat Selangor ingin memberikan yang terbaik kepada seluruh umat Islam di negeri Selangor ini khususnya, bukan semata-mata kepada asnaf yang menerima bantuan zakat, tetapi juga kepada semua termasuk pembayar zakat, muzaki. Sebab itu kami menyediakan pelbagai platform yang terbaik untuk memudahkan urusan pembayaran. Hari ini kalau kita malas nak pergi beratur Ustaz, dekat kaunter zakat, nak parking lagi, nak kena bayar parking lagi. Allah, nak kena lambat bayar saman pula. Cerah masa depan. Tuan-tuan, beralihlah kepada cashless, pakailah internet banking, pakailah online dan sebagainya yang telah disediakan. Boleh layari zakatselangor.com.my untuk maklumat lanjut, ataupun pergilah ke Facebook kami, Facebook/Zakat Selangor, baik Twitter, baik Instagram, dan yang terkini Ustaz, kami ada TikTok Ustaz. Lembaga Zakat Selangor mengorak langkah, ada TikTok. Saya pun terpaksa belajar TikTok walaupun saya rasa nak talk belakang juga. Saya belajar juga. Anak saya ajar saya bagaimana cara nak post, nak edit, nak itu. Alhamdulillah. Kita nak mendekati golongan generasi muda. Dan supportlah kami, tegurlah kami, komenlah kami agar kita dapat meneruskan usaha pemerkasaan Lembaga Zakat Selangor lebih manfaat umat Islam. Amin. Dan kalau ada sebarang isu, teguran, cadangan dan komen dan sebagainya, boleh telefon kami di 1300-884343. 1300-884343. Saya fikir PU Hafiz, kejap PU, kejap Ustaz. Ya, tak apa Ustaz. Tak sebut Maulana je. Maulana tinggi sangat. Tinggi sangat. Level tinggi, takut kita takut. Syekh lagi tinggi? Syekh lagi tua Ustaz. Syekh ni tua je boleh. Mudah-mudahan apa yang kita perkongsikan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang bersama dengan beberapa influencer yang kita jemput khas. Wallahu taala a'lam. Aqulu qali hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.